KB Channel. Janganlah laju sangat buat kenyataan. Dah melompat tak tentu arah buat statement ni. Bila mereka nak kosongkan kursi 6 orang ni, saudara, perkara pertama yang perlu mereka buat ialah mereka perlu sedar maknanya apa yang dibuat oleh 6 orang ni, sokongan yang diberikan kepada PMX sebelum ni tentang kenyataan Mak Jargon. Mak Jargon ni, saudara, mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa pindaan perlembagaan, ini pun satu hal juga ni tuan-tuan. Pindaan perlembagaan yang telah dibuat oleh Bersatu pada tanggal 2 Mac 2024 telah lulus pada 1 April. Ini saya ucap tahniah dan syabas lah kepada geng-geng deep state di dalam ROS. Bila UMNO buat pindaan perlembagaan, punyalah macam-macam alasan. Kena betulkan tu, betulkan ini, kan? Tiba-tiba bila Bersatu buat pindaan perlembagaan, laju je dikasih lulus, tuan-tuan. Itu pun kalau ramai tak sedar lagi ada deep state ni, saya tak tahu nak kata apa. Pertama sekali saya nak ulas Mak Jargon ni, kan? Janganlah laju sangat buat kenyataan. Tunggulah sekejap, kan? Dapatkanlah maklumat yang lebih sahih dulu. Janganlah tunggu kata 6 kursi parlimen ni kosong, kan? Tak kisahlah sama ada jadi PRK untuk 6 parlimen ni ataupun tidak. Sekurang-kurangnya jangan jadi badut sarkas yang belum ada hujung pangkal lagi dah melompat tak tentu arah buat statement ni. Saya pun secara personal tak dapat memberikan apa ni sebarang komen lah berhubung dengan macam mana begitu laju Bersatu boleh dapat kelulusan daripada ROS ni. Tapi saya ada beberapa perkara yang perlu dipikirkan oleh Mak Jargon ni sebelum dia membuat sebarang kenyataan. Pertama sekali, kena sedar bahawa dalam Malaysia ni perlembagaan persekutuan mengatasi undang-undang syariah, mengatasi undang-undang lain. Apatah lagi kalau setakat perlembagaan bersatu, boleh dibakar sampahkan saja. Kena faham bahawa hari ni, tuan-tuan, hari ni pindaan perlembagaan yang dibuat berhubung dengan Akta Anti Lompat Parti mengatakan bahawa seseorang itu hanya hilang kerusi sekiranya dia melompat parti. Pindaan yang dibuat oleh pihak Bersatu ialah sekiranya mana-mana ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri tidak mengikut keputusan Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, maka beliau secara automatik digugurkan keahlian dia. Ini kena faham, tuan-tuan. Dia secara automatik digugurkan keahlian dia, tetapi Bersatu tidak ada kuasa untuk gugurkan kerusi dia sebagai ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri. Siapa yang ada kuasa ni, tuan-tuan? Bila mereka nak kosongkan kursi 6 orang ni, saudara, perkara pertama yang perlu mereka buat ialah mereka perlu sedar bahawa pindaan perlembagaan ini hanya lulus 1 April. Maknanya apa yang dibuat oleh 6 orang ni, sokongan yang diberikan kepada PMX sebelum ni tak ada masalah. Itu hak dia orang. Tidak langsung menyebabkan mereka ni tersingkir daripada parti, apatah lagi ahli parlimen. Nombor 2, tuan-tuan, selepas 1 April
Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu kena buat satu mesyuarat dan memutuskan bahawa setiap ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri mesti menyokong keputusan Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu untuk seseorang itu, contohnya ahli parlimen, tidak memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kalau misalnya selepas keputusan mesyuarat selepas 1 April Bersatu kata tak boleh sokong Anwar Ibrahim, dan salah seorang daripada ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri Bersatu masih lagi menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, maknanya dia boleh diambil tindakan dan hilang keahlian. Hilang keahlian saja tuan-tuan, sebagai ahli Bersatu. Kemudian bila dia dah hilang keahlian sebagai ahli Bersatu, Susah Agung yang tak cerdik daripada Bersatu ni boleh menghantar surat kepada speaker, sama ada speaker Dewan Undangan Negeri untuk ahli parlimen di sebuah negeri, atau hantar kepada speaker Dewan Rakyat. Apa yang saya jangka akan dibuat oleh Hamzah Zainuddin ialah dia akan kata bahawa kursi ni kosong, ikut tafsiran dia. Jadi terpulang ke atas speaker pula. Tuan-tuan, kalau speaker cakap kalau ikut Akta Anti Lompat Parti, kalau ikut Akta Anti Lompat Parti, seseorang yang lompat parti baru hilang kursi, maka speaker ada kuasa untuk tolak, tuan-tuan. So apa yang geng-geng Bersatu ni nak buat? Tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Dia boleh bawa pergi mahkamah. Mereka lawan di mahkamah tong-tang 3 tahun, kita dah ada pilihan raya dah, tuan-tuan. Kalau di mahkamah tinggi boleh bawa pergi mahkamah rayuan, kalau mahkamah rayuan boleh bawa mahkamah persekutuan. Tuan-tuan tengoklah kes Dato' Najib pun makan masa 4 tahun, barulah Dato' Najib ke dalam. Inilah lebih kurang saudara. Jadi saya nak beritahu saudara, dalam perlembagaan negara ni kita baru buat pindaan kepada Akta Anti Lompat Parti. Kita baru buat wujud Akta Anti Lompat Parti. Hari ni yang berlaku ialah senjata makan tuan. Kalau Bersatu tidak membantah cadangan yang dibuat oleh Datuk Seri Wan Junaidi, TYT Sarawak hari ni, supaya setiap ahli parlimen mesti mengikut arahan Ketua Whip. Kalau Ketua Whip kata sokong Muhyiddin Yassin, siapa yang tak sokong Muhyiddin Yassin, maka dia gugur secara automatik. Tapi masalahnya, tuan-tuan, pada ketika itu yang bantah undang-undang Akta Anti Lompat Parti yang ketat ini ialah menteri dan ahli-ahli parlimen Bersatu sendiri. Bila dia dah hilang 6 kursi daripada ahli parlimen dia menyokong PMX, baru kelang kabut nak buat pindaan perlembagaan. Yang dia tak sedar, dia hanya pindah perlembagaan parti dia. Yang dia tak sedar bahawa perlembagaan persekutuan lebih besar, tuan-tuan, daripada perlembagaan parti dia. Ni saudara. Jadi tak perlulah tuan-tuan nak pening kepala kita nak buat PRK dan sebagainya. Terlalu jauh perjalanan ni, saudara. Terlalu jauh perjalanan ni. Kuasa akhirnya akan datang pergi ke speaker, dan speaker akan decide sama ada nak ikut perlembagaan persekutuan atau nak ikut perlembagaan parti penyamun Bersatu ni. Okey. AB Channel.